Uh, Hari ini saya memilih untuk turun ke depo Immigration Semenyih. Walaupun program ini kita namakan sebagai program singgah sahur kerana kita buat pada bulan Ramadan, tetapi fokus utama saya sebenarnya untuk melihat sendiri keadaan yang membabitkan kanak-kanak di depo ini. Rakan-rakan media sedia maklum, saya sebelum ini telah pun membuat satu pengumuman yang berupa rencana untuk ikhtiar membawa keluar kanak-kanak ini daripada depo immigration. Okey. Dan bermula pengumuman itu, rakan-rakan media sering bertanya kepada saya apakah progres atau kemajuan yang telah berlaku. Saya nak sebut yang pertama, bermula daripada pengumuman itu, kita telah mengadakan banyak siri engagement dengan pelbagai pihak. Dengan distinguished individuals misalnya, saya telah mengadakan perbincangan dengan Profesor Dr. Jamilah Mahmud dan juga Tan Sri Dr. Syed Hamid Alba. Di pejabat saya beberapa minggu lepas, khusus untuk mendapat pandangan mereka tentang idea ini. Profesor Jamilah, kita sedia maklum, reputasinya di peringkat antarabangsa dalam memperjuangkan isu kemanusiaan. Ya. Saya juga telah mengadakan perbincangan dengan Suhakam, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, di Parlimen. Kami mengadakan perbincangan dalam pelbagai perkara, namun ikut menjurus kepada isu kanak-kanak dalam depo immigration. Okay. Perbincangan di peringkat kementerian lebih-lebih lagi, bahagian immigration, jabatan immigration, bahagian keselamatan, itu berlaku secara intensif. Daripada situ, biar saya kongsi dulu dengan rakan-rakan media. Yang pertama, semuanya kita ada 19 depo immigration di seluruh negara. Dan sehingga 12 April 2023, kini terdapat 1,030 kanak-kanak yang terdiri 579 kanak-kanak lelaki dan 451 kanak-kanak perempuan. Ya. Dari jumlah itu, kanak-kanak dengan penjaga adalah seramai 351 orang. Kanak-kanak lelaki dan perempuan yang mendiami depo immigration dengan penjaga, itu jumlahnya 351 orang. Manakala tanpa penjaga adalah seramai 679 orang. Campurlah lelaki perempuan. Keadaan sekarang memerlukan kita bagi perhatian kepada kesihatan mereka dan kebajikan mereka. Bekalan susu, rawatan perubatan, itu sentiasa dipastikan. Kalau dia baby, dia mesti melalui beberapa proses, misalnya suntikan wajib, ya. Yang itu kita pastikan diberi mengikut jadual. Maknanya kita bawa mereka menemui doktor. Walaupun di sini pun ada doktor, tapi dalam hal ini kita bawa. Okey. Kanak-kanak ini dari pelbagai kategori umur lah, ya, yang saya berjumpa tadi, pelbagai kategori umur. Itu saya boleh sebut, ya. Dari mana mereka ini, ya? Dua kategori. Pertama,
mereka masuk ke negara ini memang tanpa sebarang dokumen. Dan apabila keadaan itu, sebagai negara yang mempunyai undang-undang, kita terpaksa invoke peruntukan undang-undang. Dan kerana itu, khususnya di bawah Akta Immigration, kerana itu mereka berakhir di sini. Sementara kategori ini kita berhubung dengan kedutaan setelah kita mengenal pasti atau establish dari negara mana mereka berasal, maka tugas kedutaan itu adalah menyediakan travel document. Kalau cepat urusan travel document itu diselesaikan, cepatlah penghantaran pulang. Itu prinsip dia, ya. Sementara mereka menunggu, komitmen kerajaan kita adalah setiap orang mereka itu kita biaya, kalau bak makan saja RM450 sebulan. Kita bagi makan, ya. Lagi lama mereka berada di sini, kalau ada masalah penyediaan travel document atau reaksi daripada kedutaan itu lambat, maka dari sudut tanggungan kita terpaksa berbelanja lebih. Sekarang pun 19 depo kita membelanjakan 54 juta setahun. Okey. Jadi satu angka yang besar. Baik, ya. Kategori yang kedua ialah mereka yang telah pun menjalani hukuman. Maknanya masa mereka ditahan, kemudian di-charge di mahkamah, kemudian kita selesai menjalani hukuman 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan contohnya, sementara menunggu penghantaran, mereka ditempatkan di sini. So, itu dua punca lah, ya. Apapun, lawatan hari ini memberikan gambaran yang lebih jelas untuk saya memahami keadaan, satu, condition di depo tahanan, kedua, keadaan mereka yang ditahan, tengok sendiri, berbual sendiri dengan mereka, dan ketiga, akan memberi peluang untuk kita meneroka balik. Sebahagian daripada mereka yang saya tanyakan meninggalkan kampung halaman untuk tujuan mencari pekerjaan, tapi hadir tanpa dokumen. Jadi sebagai sebuah negara yang mempunyai undang-undang mengenai isu ini, kita mesti melaksanakan undang-undang berdasar untuk kepentingan kita, dari sudut aspek keselamatan dan sebagainya. Jadi kita nak seimbangkan antara keperluan fungsi KDN, khususnya Jabatan Immigration, Polis dan agensi penguatkuasa di bawah kita, soal ukuran pertimbangan keselamatan. Di sisi lain, kita terpaksa seimbangkan dengan unsur kemanusiaan.